Yang berteraskan reformasi ekonomi memperkasa rakyat pasca Belanjawan 2024, kami bawakan ruang khas ini untuk dikongsikan dengan para penonton, dan kami juga sangat bersyukur pagi ini dapat berbicara seketika dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan Timbalan, Menteri Keuangan. Satu, terima kasih Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama kami dengan kesibukan jadual Datuk Seri. Saya pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Kelihatan kita ke udara 7 minit lebih awal. Sepatutnya 9.30, tapi sekarang 9.24, 9.23 tadi start. Tak apa. Datuk Seri, kita ada banyak ruang boleh dikongsikan. Untuk dikongsikan banyak cerita tentang Belanjawan 2024 ni. Dan mudah-mudahan saudara-saudari semua yang menonton rancangan ini, walau di mana mereka berada, sama ada suri rumah ataupun sesiapa juga yang menonton, yang lelaki, yang perempuan, yang muda, yang tua, yang bekerja, yang tidak, akan dapat manfaat daripada apa yang akan saya sampaikan. Dari apa yang Datuk Seri sebutkan tadi, merangkumi segenap lapisan masyarakat, reformasi ekonomi itu merupakan sesuatu yang dinanti-nantikan, dan pastinya selepas pembentangan Belanjawan 2024 Datuk Seri, reaksi pelbagai itu memang tidak dapat tidak dapat dielakkan. Bagaimana pemerhatian MOF, Kementerian Keuangan setakat ini dengan maklum balas yang diberikan dari pelbagai sektor berhubung intipati Belanjawan 2024? Kita bersiaran bersama Zaliha Ismail. Saya Ahmad Maslan. Kadang-kadang orang panggil saya Maslan. Maslan tu nama arwah ayah. Nama saya Ahmad. Ringkas dia namanya. Zaliha, dari segi maklum balas, apa yang kita dapat daripada luar, apa yang aku dapat? Itu pertanyaan mereka. Betul. Apa yang aku dapat? Satu lagi maklum balas ialah M40 dapat ke tidak? Jadi saya ingin maklumkan bahawa majoriti daripada rakyat Malaysia dapat manfaat daripada belanjawan ini. Sebagai contoh, dari segi apa yang dipanggil sebagai sumbangan tunai rakyat atau sumbangan tunai rakyat, itu STR itu daripada 8 juta rakyat dinaikkan jadi 9 juta rakyat, daripada 8 bilion ringgit dinaikkan jadi 10 bilion ringgit bantuan. Satu lagi, apa yang rakyat ramai dapat ialah bantuan persekolahan untuk anak-anak. RM150 seorang pada Januari tahun depan itu. Siapa yang ada anak sekolah, kalau seorang dapat 150, kalau dua orang dapat 300. Dia tidak mengira kedudukan. T20, M40, B40 semua diberi sama rata. Itu bantuan awal persekolahan, BAP. Jadi itu majoriti rakyat akan memperolehi. Satu lagi, siapa-siapa yang kerja dengan kerajaan. Zaliha kerja kerajaan kan? Saya kontrak, Datuk. Kontrak pun dapat. Kontrak pun dapat apa yang dipanggil sebagai bantuan khas RM2,000 pada penjawat awam yang bekerja, iaitu grade 56 ke bawah dapat RM2,000, dan grade JUSA, Jawatan Utama Sektor Awam, dapat RM1,000. Pesara dapat RM1,000, tentera yang berpencen tak berpencen dapat RM1,000. Itu satu lagi ramai yang dapatlah. Kemudian kadang-kadang kita terlupa bahawa kita dapat RM2.05 minyak. Itu juga yang kita dapat kerana minyak itu mempunyai subsidi. Telur masih ada subsidi. Kemudian gas masak ada subsidi, diesel ada subsidi. Bantuan-bantuan untuk petani, pesawah, penoreh diteruskan. Datuk Seri, bila bercakap tentang isu subsidi ini, masih lagi ada pelarasan yang ditanyakan untuk memastikan golongan warga asing dan juga T20 yang barangkali tidak memerlukan bantuan subsidi sebegini. Persoalan ini masih lagi dibincangkan dari masa ke masa. Bagaimana Datuk Seri melihat MOF dapat menguruskan persepsi ini supaya pemahaman itu dapat diberikan mengapa beberapa langkah itu dilakukan sebegitu? Jumlah bantuan dan subsidi untuk rakyat pada tahun ini berjumlah RM81 bilion. Begitu besar, RM81,000 juta tahun ini. Dan kebanyakannya RM36,000 juta daripada RM81 bilion itu adalah untuk menurunkan harga elektrik sejumlah yang tertentu, minyak, petrol RON 95, diesel, dan juga gas memasak. Dan kita memperolehi
harga yang cukup menarik untuk RON 95, RM2.05. Di Singapura RM10.08. Negara jiran, satu lagi negara jiran Thailand RM5.99. Kemudian negara jiran satu lagi ialah Indonesia RM4.45. Negara paling banyak mengeluarkan minyak di dunia Arab Saudi RM2.94. Kita hanya mengenakan RM2.05. Jadi untuk kita menurunkan harga minyak sedemikian rupa itu, ia perlu dibayar kepada syarikat-syarikat pengeluar minyak. Barulah mereka boleh menurunkan harga minyak kepada RM2.05. Mereka yang berpendapatan tinggi, T20, mungkin T10 ya. T10 yang teratas, 10% rakyat Malaysia yang teratas itu, mereka tak sadar pun ada RM2.05 ini kerajaan bagi subsidi untuk mereka. Jadi kita ingin memperbetulkan subsidi itu kerana mereka pula yang menerima lebih banyak subsidi jika dibanding dengan rakyat, katalah kita kata B40 yang hanya ada sedikit pendapatan. Ya. Mereka hanya menggunakan motosikal mungkin sebuah dua, motosikal kecil sebuah dua, kereta kecil mungkin sebuah ya. Jadi subsidi yang mereka terima hanya sedikit jika dibanding dengan mereka yang mempunyai kereta besar ya, Mercedes, BMW, Alphard dan sebagainya itu kereta-kereta besar. Mereka menggunakan lebih banyak subsidi daripada rakyat biasa. Oleh kerana itu, pada pandangan kita adalah tidak adil memberikan subsidi yang lebih kepada rakyat yang berada dibanding dengan subsidi yang kurang kepada rakyat yang kurang berada. Oleh itu, perlu ada apa yang dipanggil sebagai subsidi bersasar. Datuk Seri, kalau sebutkan tadi apa ada untuk saya, ataupun kalau kita sering dengar what's in it for me, dan juga satu lagi terma, kalau boleh dengan izin saya gunakan, you cannot please everyone. Tidak agak mustahil untuk memenuhi kehendak semua pihak. Jadi bagaimana Datuk Seri lihat pelaksanaan ataupun dari segi urus tadbir Belanjawan 2024 ini dapat dilakukan sebaik mungkin, dan apa antara barangkali cabaran yang Datuk Seri lihat yang dapat dijangka dalam waktu mendatang ini? Kita telah membentangkan pada hari Rabu sebelum pembentangan bajet 13 hari bulan, hari Jumaat, hari Khamis, hari Rabu sebelum itu, saya telah membentangkan satu perkara yang amat bersejarah untuk negara Malaysia, iaitu apa yang dipanggil sebagai FRA, Fiscal Responsibility Act, ataupun Akta Keuangan Awam dan juga Tanggungjawab Fiskal. Di situ merupakan satu cabaran pada negara kita dan cabaran kepada Kementerian Keuangan khasnya, bagaimana kita ingin memastikan ada 4 data utama yang perlu dipenuhi selepas ini. Apakah data itu? Data yang pertama ialah kita hendaklah berbelanja untuk pembangunan lebih daripada 3% KDNK. Itu pertama. Yang kedua, dari segi defisit fiskal hendaklah kurang daripada 3% setahun dalam jangka masa sederhana 3 hingga 5 tahun daripada sekarang. Data yang ketiga, kita hendaklah menjamin apa juga yang kita jaminan kerajaan itu mestilah tidak lebih daripada 25% KDNK. Dan yang keempat, hutang hendaklah tidak lebih daripada 60% KDNK. Jadi 3%, 25, 60 ini adalah angka yang amat penting dan ia memberikan disiplin fiskal pada Kementerian Keuangan dan kementerian-kementerian yang lain. Jadi itu adalah satu perkara yang baru. Setiap kali bajet yang kita beri ialah kepada 26 kementerian. Kita ada 26 kementerian pada dalam kerajaan perpaduan ini. Kementerian yang paling tinggi dapat tentunya Kementerian Pendidikan, 58 bilion, Kementerian Kesihatan 42 bilion, diikuti oleh kementerian-kementerian yang lain, ada yang besar, ada yang sederhana, ada yang kecil peruntukannya, tetapi segalanya sama penting ya. 26 kementerian itu adalah kementerian yang berhadapan dengan rakyat setiap hari dan kita berikan bantuan-bantuan. Itu maksud bajet. Bajet ini yang terbesar, Zaliha, terbesar dalam sejarah. 303.8 bilion ringgit untuk belanja
mengurus 90 bilion ringgit untuk belanja pembangunan dan keseluruhan dicampur 393.8 bilion ringgit untuk tahun depan dan tahun ini 388.1 bilion. Jadi 388 dibanding dengan 393 itu perbandingan bajet tahun ini dan tahun hadapan. Datuk Seri, saya pasti ramai yang bertanyakan kepada Datuk Seri juga kepada pihak MOF tentang ialah kadar SST daripada 6% ke 8% kerana ada yang mengadu mengatakan kalau dibawa ke 4% masih boleh menjana pendapatan dan tidak membebankan rakyat. Bagaimana Datuk Seri boleh komen tentang persepsi ini? Sebelum 2015 kita ada SST, Sales and Services Tax atau cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan ini ada 3 nilai dia, satu 5%, satu 6%, satu 10%. Pada tahun 2015, 1 April, kita buat dan mengubah satu reformasi percukaian terbesar dalam negara kita, dipanggil GST, Goods and Services Tax. Yeah. Daripada 2 cukai, 5, 6, 10, ditukar pada hanya 1 cukai, GST 6%. Ada orang kata GST ini regresif. Pegawai saya menyediakan jawapan pun dia kata cukai regresif. Saya minta pegawai saya belajar lagi tentang GST lah. GST bukan regresif, GST cukai progresif. Kemudian pada 2018 ditukar daripada cukai 1 cukai 6% ditukar pada GST kembali kepada 2 cukai 5, 6, 10 ya. Rakyat tak suka 6, mereka suka 10. Atau mereka tidak tahu kewujudan 10. Ya. Atau maklumat tidak sampai pada mereka bahawa SST yang mereka sokong tu 10. GST yang mereka tentang tu 6. Ya. Jadi takkanlah 10 lebih baik daripada 6. Ya. Tentu 6 lebih baik daripada 10. Ya. Ini yang berlaku yang menyebabkan pertukaran sistem. Tidak ada negara dalam dunia yang telah melaksana GST tukar balik pada sistem kuno SST. Tak ada ya. SST ini sistem kuno yang orang dah tinggal dah. Tetapi kita masih lagi nak menggunakan SST. Apa boleh buat kerana ketidakfahaman cukai oleh pihak pimpinan pada ketika itu. Perdana Menteri pada ketika itu, Tun Mahathir Mohamad menjawab di Dewan Rakyat. Dia kata bahawa cukai SST adalah cukai sekali, cukai GST cukai 2 kali. Dia sebenarnya terbalik ya. SST yang cukai 2 kali, GST cukai sekali. Bagaimana seorang Perdana Menteri boleh memberikan maklumat yang terbalik begitu dalam Dewan Rakyat? Saya ada pada ketika beliau menyebut itu di Dewan Rakyat. Jadi pada saya sebelum GST nak dilaksana semula, pendidikan tentang GST ini perlu dilaksanakan. Rakyat tidak suka bayar cukai. Siapa suka bayar cukai? Tetapi tanggungjawab membayar cukai adalah tanggungjawab bersama kerana kita ingin kembalikan wang itu kepada rakyat semula. Jadi saya ingin mengesyor sebelum kita melaksanakan semula GST, bila saya tak tahu, tahun ini tidak, tahun depan tidak, ya, kita hendaklah memberi kefahaman pada rakyat apa maksud GST dibanding dengan SST. Ada seorang timbalan menteri masih lagi mengatakan GST tak betul. Ya. Dia timbalan menteri yang ada dalam kerajaan sekarang. Kalau tidak betul, takkanlah 173 negara dalam dunia ini melaksanakan GST. Hanya 10% negara menggunakan SST. Yang lain tu 90%, 173 daripada 194 negara dalam dunia sudah melaksanakan GST. Takkanlah 90% negara dalam dunia itu silap. Ya. GST bukan cukai yang silap. GST adalah cukai yang progresif yang patut dilaksanakan di negara ini pada satu masa, satu ketika apabila rakyat dah memahami tentang perkara yang sebenar jika dibanding SST dan GST. Dari apa yang Datuk Seri sebutkan, dengan begitu banyak kekeliruan dari segi pemahaman dan akan menambahkan ialah mandat tanggungjawab itu kepada MOF untuk menerangkan lebih lanjut kepada masyarakat, bagaimana Datuk Seri lihat boleh diperbaiki lagi saluran untuk memaklumkan kepada warga masyarakat tentang mekanismenya, mengapa ia penting supaya tidak lagi ada berbunyi-bunyi lagi tentang ketidakfahaman tentang SST ini? Ya, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri menyebut dalam Dewan Rakyat baru-baru ini dalam perbahasan di Parlimen
perbahasan 2 minggu, hari Isnin sampai Selasa minggu pertama, Isnin sampai Khamis minggu pertama, Isnin sampai Khamis minggu kedua. Mulai semalam dijawab oleh menteri-menteri. Semalam ada 7 menteri menjawab, hari ini 7 menteri menjawab, esok 7 menteri menjawab. 7 kali 3, 21. 26 tolak 21, ada lagi 5 kementerian. 5 kementerian atau 4 kementerian pada hari Khamis. Pada hari Khamis, Perdana Menteri akan membuat rumusan akhir dan kemudian ada pengundian. Takkanlah pembangkang tak nak menyokong 353.8 paling tinggi sekali belanjawan dalam negara kita. Ya, kena perlu diteruskan penerangan SST GST. Datuk Seri Ismail Sabri mengesyor supaya GST diadakan semula. Dalam ucapannya, dia bekas Perdana Menteri, tentunya dia memahami tentang kepentingan itu. Tak apalah, kita akan terus memberikan kepahaman. Dan GST pada 2015, 16, 17 dia telah menurunkan 10% daripada ekonomi gelap di negara kita. Orang kurang bayar cukai, orang yang tidak mahu membayar cukai. Daripada 30% KDNK turun pada 20% KDNK ekonomi gelap ataupun ekonomi the shadow economy, ekonomi bayangan ataupun the underground economy, ekonomi bawah tanah, the clandestine economy ini. Ekonomi-ekonomi yang begitu dapat ditutup dengan pelaksanaan GST. Dan kita pulangkan seberapa banyak wang kepada rakyat dan oleh kerana ada banyak pengecualian GST, terutama barang makanan. Orang miskin banyak pendapatan bulanannya untuk beli barang makanan. Dan kita kosongkan barang makanan yang dibeli oleh orang miskin, orang M40, orang T20. Kosongkan beli barang makanan. Oleh kerana itu, GST ini bukan cukai regresif. Sebagaimana nota pegawai keuangan pada saya. Pegawai kementerian sendiri salah bagi nota pada saya. GST adalah cukai yang progresif. Kalau pegawai kementerian keuangan pun masih kurang memahami tentang GST, apatah lagi pegawai kementerian lain. Tapi Datuk Seri boleh terus memberikan penerangan sebegini. Datuk Seri bawakan 2 naskah yang ke studio satu pada pagi. tinjauan ekonomi. Tinjauan ekonomi ini, segala perkara ini yang ada di dalamnya. Satu perkara yang saya ingin maklumkan bahawa apakah perkara penting dalam tinjauan ekonomi ini. Ekonomi negara kita bukan hanya diukur dari segi sudut nilai ringgit dengan US dollar. Atau nilai ringgit dengan Sing dollar. Walaupun atau kelihatannya begitu, Datuk. Itu tidak ada dalam ukuran besar. Ukuran besar apa dia? Ukuran besar yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun ini 4%, pertumbuhan ekonomi pada tahun hadapan 4 ke 5%, mungkin mencapai 5%. Itu ukuran pertama. Ukuran kedua ialah kadar pengangguran 3.4%, guna tenaga penuh 4%. Ukuran ketiga ialah kadar inflasi 1.9%, antara yang terendah di rantau ini. Ukuran keempat ialah kadar OPR 3.0%. Tetapi Amerika Syarikat 5.5%, FFR dipanggil, kita 3.0. Oleh kerana ada perbezaan, maka ringgit kita menyusut dibanding dengan US dollar. 5.5 dibanding dengan 3.0. Dulu kadar FFR Amerika Syarikat ini 0.25, 0.1 sentiasa lebih rendah pada kita. Ini apabila mereka lebih tinggi pada kita, maka ringgit dibanding dengan dolar itu merosot. Dan yang kelima ialah kadar defisit. Tahun lepas 5.6%, tahun ini 5%, tahun depan 4.3%. Itu ukuran ekonomi. Ukuran jangan kita salah mengukur ekonomi. Ekonomi negara kita masih lagi teguh dalam tinjauan ekonomi. Yang ini tinjauan fiskal. Tinjauan fiskal ni berapa hutang misalnya, berapa defisit, berapa yang kita boleh kutip. Yang boleh kita kutip 312 bilion. Kemudian segala hutang kerajaan dan juga jaminan kerajaan itu 1.5 trilion yang kita warisi, yang kita nak kurangkan, yang kita tidak mahu generasi akan datang terus membayar hutang ini secara langsung dan secara tidak langsung. Itu penting. Satu lagi ukuran fiskal, saya dah sebut tadi 4 perkara, saya tak perlu ulang. Buku ini satu daripada 4 buah buku, satu lagi buku tebal perbelanjaan ikut tajuk satu persatu, ikut 26 kementerian.
Satu lagi ialah dalam bahasa Inggeris Economic Outlook, ya, tajuk buku itu. Jadi itu 4 buku, saya bawa 2 je hari ini, Zaliha. Dan boleh dimuat turun di laman rasmi Kementerian. Ya, betul. Baik. Terima kasih Yang Berhormat. Saya diminta untuk merumuskan, ya. Ada tangan penerbit berpusing-pusing di situ menyuruh saya berhenti. Baik, kita jumpa lagi, Zaliha. Saya pasti perbincangan ini akan kami lain, ya. Betul, ke siaran lain. Siapa yang nak mendapatkan maklumat tentang Kementerian Keuangan dan segala tentang bajet ini boleh melihat www.mof.gov.my. Baik. Iaitu Ministry of Finance, Government Malaysia. Di situ ada manfaat bajet tahun ini, dan kita tahu secara detail tentang bajet dan belanjawan 2024 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 bulan 10 hari itu, dan akan dirumus pada hari Khamis ini oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar pada petang hari Khamis. Terima kasih, Zaliha, dan terima kasih Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih semua yang di hadapan saya, ramai betul di hadapan saya yang mereka tak masuk pun dalam TV. Minta maaf, ya. Kami berdua je yang masuk. Yang Berhormat Datuk Seri, kami nantikan kehadiran Datuk Seri sekali lagi di studio. Tidak lama lagi. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Maslan, Timbalan Menteri Keuangan 1. Kita terus ke segmen seterusnya bersama Ridwan yang telah pun bersedia dengan tamunya. Silakan, Ridwan.